Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam. Kita bertemu lagi dalam Bicara Nasional, Barisan Nasional Kestabilan dan Kemakmuran. Itu masih lagi tagline kita bagi berdepan dengan PR15. 19/11 merupakan hari mengundi. Malam ini kita menjemput tetamu khas kita yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fuad Jarkasi, yang saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi, yang merupakan adun rengit dan juga Speaker Dewan Negeri Johor.
dan juga ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO. Banyak ni. Jawatan-jawatan dan bekas ahli parlimen. Apa khabar Yang Mat? Saya baik, Alhamdulillah. Malam ini kita akan mengupas beberapa isu dan saya kira inilah antara tokoh-tokoh penting yang kita sering panggil dan kita akan menanyakan beberapa perkara untuk kita dapatkan pandangan yang berhormat. Terutama sekali kita melihat hari ini Yang Berhormat kita telah berdepan dengan pelbagai isu serangan yang bertubi-tubi daripada parti lawan. Kita lihat mereka menggambarkan bahawa mereka sekali lagi tampil sebagai kononnya pilihan yang lebih baik daripada Barisan Nasional. Itu juga yang mereka buat pada PRU 14. Bagaimana Yang Berhormat melihat kempen berjalan ketika ini, serangan yang dibuat oleh parti-parti yang melawan Barisan Nasional? Adakah Barisan Nasional mampu untuk berdepan dengan serangan daripada pelbagai penjuru ini? Saya cukup yakin ya bahawa pilihan raya kali ini tidak sama seperti PRU yang ke-14. Kali ini saya yakin pihak pembangkang yang akan menjadi lebih defensif. Ya. Dulu BN menjadi defensif dan kemenangan mereka itu bukan setakat kerana kita menjadi defensif iaitu BN, tetapi ialah kerana janji 100 hari mereka itu mempengaruhi pemilih. Tapi kali ini mereka tak berani untuk membuat janji-janji yang mustahil seperti dulu. Sebab mereka tahu rakyat serik dengan pengalaman 22 bulan tersebut. Dan untungnya di Malaysia ini, kali ini, mereka tidak lagi boleh menafikan bahawa mereka bukan kerajaan dan sebagainya. Sebab mereka sudah diberi peluang menjadi kerajaan di PRU yang ke-14. Dan bila diberi peluang, rupa-rupanya negara makin teruk, negara makin rosak. Sebab itulah mereka hanya mampu bertahan selama 22 bulan sahaja. Dan ini sebenarnya kita bersyukur, ya. Sebab pembangkang juga sudah ada pengalaman menjadi kerajaan dan ternyata mereka gagal. Rakyat juga boleh menilai mereka. Betul. Jadi kali ini rakyat lebih mudah untuk membuat pertimbangan. Yang mana kaca, yang mana permata. Sebab itu, kita yakin kali ini mereka tidak boleh sewenang-wenangnya menipu rakyat. Sebab itu saya yakin mereka juga kali ini menjadi lebih defensif. Dan Wani, kalau kita lihat ketika mereka menang, ada banyak pelantikan-pelantikan yang dibuat. Pelantikan seperti Latifah Koya sebagai Pesuruhjaya SPRM. Kita lihat pelantikan Tommy Thomas, kita tahu sebagai peguam DAP, sebagai peguam negara. Dan kita tahu pelantikan-pelantikan lain, pelantikan-pelantikan politik yang dibuat. Bagaimana YB melihat perkara ini benar-benar sebenarnya menghilangkan integriti ataupun pandangan rakyat kepada Pakatan Harapan? Semua ini ya sudah terjawab apabila Tommy Thomas menulis memoirnya, ya, yang mana segala kepincangan, kedurjanaan yang mereka lakukan itu tertulis dalam buku tersebut. Dan jawatankuasa pasukan petugas khas telah pun menyiapkan laporannya dan sudah pun diklasifikasi oleh Perdana Menteri minggu lalu. Saya sekarang ini sedang membaca ya laporan yang sudah diklasifikasi ini sebanyak 226 muka surat. Sebab itu saya kata tadi bahawa sekarang ini mereka yang menjadi defensif sebab kedurjanaan mereka itu semuanya ada dalam buku Tommy Thomas. Baik salah guna kuasa, membocorkan rahsia, melantik hakim politik, ya, pengaruh politik dalam melantik peguam negara, dalam melantik bos SPRM. Semuanya ada dalam buku tersebut. Sebab itu saya kata, ya, ini akan menjadikan mereka sebagai pihak yang lebih defensif. Sebab ini fakta. Ini bukan cerita fitnah. Seperti mereka memfitnah BN di PRU yang ke-14. Ataupun percubaan mereka untuk memfitnah dengan
cerita-cerita baru seperti isu kapal dan sebagainya, LCS, ya, yang akhirnya tak makan pada rakyat. Sekarang mereka sendiri menjadi sukar dan susah. Apa isu yang paling efektif untuk memburukkan BN? Mereka tak ada. Ya, akhirnya mereka terpaksa mengulang cerita lama. Yang baru tak ada. Sedangkan BN, ya, tidak semena-mena kita mendapat bahan yang cukup besar, ya, kedurjanaan. Pada saya, buku Tommy Thomas itu adalah kandungan ibu segala kedurjanaan yang dilakukan oleh PH selama 22 bulan. Menarik bila Yang Berhormat sebut tentang ibu segala kedurjanaan kan. Dan saya nak sentuh tentang pendedahan yang dibuat oleh Tommy Thomas. Ya. Terutama sekali tentang Batu Putih. Kita Pulau lihat Batu Putih. Pulau Batu Putih. Kita lihat tentang pendedahan Pulau Batu Putih yang menjadi banyak perdebatan ketika ini di media sosial. Banyak pandangan-pandangan yang dibuat, dan paling menarik bila saya terbaca kenyataan yang dibuat oleh Tun Mahathir sendiri, bahawa dia pun tidak menyangka ketika dia melantik Tommy Thomas ini, rupa-rupanya Tommy Thomas ini merupakan seorang peguam negara yang berat sebelah. Itu antara isu. Tapi yang paling besar saya rasa dalam keseluruhan ibu segala kedurjanaan itu, Yang Berhormat, adalah Pulau Batu Putih. Apa pandangan Yang Berhormat? Okey. Ada orang yang memberi nasihat bahawa Tun Mahathir ini orang yang paling tidak boleh dipercayai. Sekarang dia cuba menuduh Tommy Thomas pula. Padahal dia adalah yang sebenar. Ada dua perkara yang berbeza. Ya. Satu, laporan tentang buku Tommy Thomas yang sudah pun diklasifikasi. Satu lagi soalan yang Datuk bangkitkan tadi tentang Pulau Batu Putih. Walaupun belum lagi diklasifikasi laporan ini, tetapi kita maklum, ya, bahawa kedua-dua ini adalah antara contoh betapa buruknya pentadbiran kerajaan PH yang melibatkan semua orang. Tun Mahathir, Lee Kuan Yew, Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab mereka bersekongkol ketika itu di bawah kerajaan PH. Ya. Saya ambil dulu tentang buku Tommy Thomas. Ya. Dalam pendedahan itu, walaupun saya terpaksa membaca berulang kali, ya, saya cuma mengambil asas saja. Ternyata Tommy Thomas, bahkan Bar Council yang menyokong Tommy Thomas, enggan menghadiri sesi soal siasat yang dibuat oleh pasukan petugas SAS. Kenapa? Ya, saya yakin kerana mereka takut. Ya, mereka takut. Dan terbaru, Tommy Thomas membatalkan, ya, memohon kepada mahkamah supaya membatalkan laporan oleh pasukan petugas SAS ini. Kenapa dia memohon untuk membatalkan? Kalau dia kata dia benar, ya, maka lawanlah di mahkamah kalau dia didakwa nanti. Ini satu contoh yang cukup jelas. Bahkan kita pun heran kenapa Bar Council, ya, menuntut supaya ditubuhkan RCI terhadap buku Tommy Thomas. Sebelum ini mereka menolak. Sebelum ini mereka tidak memperjuangkan pun supaya dibuat RCI. Tiba-tiba bila laporan pasukan petugas SAS ini diklasifikasi, ya, mereka memohon RCI pula. Dia kata RCI lebih adil dan sebagainya. Ini double standard Bar Council, ya, yang bersekongkol dengan Tommy Thomas. Okey, saya balik pada soalan Datuk tentang Pulau Batu Putih. Sebab itu, saya mahu rakyat menghukum PH dan juga PN. Sebab ketika itu mereka bersekongkol. Ya, mereka lah punca Pulau Batu Putih. Kita hilang kedaulatan selama-lamanya. Kita tak akan dapat recover balik, tak akan dapat ambil balik. Ya. Dan ini berlaku di zaman PH. Bayangkan pilihan raya 10 Mei, 14 Mei
Tan Sri Effendi Anli, Peguam Negara, diarah untuk bercuti paksa, forced leave, ya, dan diambil alih oleh Peguam Cara sebagai pemangku Peguam Negara. Ya, Peguam Cara, bayangkan 28 Mei, ya, 2 minggu selepas Effendi dipaksa bercuti paksa ni, menghantar surat kepada ICJ bahawa Malaysia menarik balik permohonan untuk judicial review terhadap keputusan pada tahun 2008 yang kita kalah Pulau Batu Putih bila berlawan di ICJ dengan Singapura. Maksudnya, ya, tak sampai seminggu Effendi Ali disuruh bercuti wajib dan tak sampai 2 minggu tanpa pengetahuan sesiapa, ya, tiba-tiba Peguam Cara hantar surat kepada ICJ mengatakan kita menarik balik apa yang dipanggil sebagai permohonan judicial review. Dan kita hanya tahu, ya, pembatalan ini pada 11 hari bulan Jun. Yang mana kita sudah tidak boleh berbuat apa-apa. Ya. Sedangkan kita ni memohon judicial review ni pada tahun 2017 setelah kita mendapat Ada bukti-bukti baru. Bukti-bukti baru. Betul. Hasil kajian yang dibuat pada 2016-2017. Ya. Antara bukti-bukti baru itu ialah surat menyurat antara pegawai-pegawai di Singapura yang memaklumkan dalam surat menyurat itu mengatakan bahawa Pulau Batu Putih bukan milik Singapura. Contoh, ya, kapal Haji Labuan diserang oleh gunboat daripada Indonesia di Pulau Batu Putih. Ya, Encik Wickens, ya, daripada Royal Navy menghantar surat kepada Gubernur Singapura mengatakan Royal Navy tidak boleh bertindak sebab Pulau Batu Putih bukan milik Singapura. Sebab itu dia kata kita tak boleh membantu kapal Haji Labuan milik Malaysia yang ditembak oleh gunboat oleh Indonesia di Pulau Batu Putih. Ini satu contoh, ya, yang membuktikan bahawa Singapura sendiri ketika itu mengakui itu bukan milik Singapura, Pulau Batu Putih ini. Dan itu dihantar melalui telegram oleh Encik Wickens, ya, daripada Royal Navy kepada Gubernur Singapura. Dan maklumat ini kita hanya dapat apabila United Kingdom National Archive, ya, membuka dokumen ini untuk dilihat setelah kita kalah keputusan ICJ pada tahun 2008. Baru dibuka. Sebab itu, oleh kerana mengikut akta dalam ICJ, kita boleh merayu dalam tempoh 10 tahun. Maka kita merayu. Tiba-tiba Tun Mahathir, ya, mengarahkan Peguam Cara menghantar surat pada 28 Mei, iaitu kita menarik balik judicial review. Sebab itu, pada saya, orang Johor terutamanya dan rakyat Malaysia secara amnya mesti menolak PH dan PN dan juga GTA dalam pilihan raya ke-15 ini. Sebab mereka adalah pengkhianat, penderhaka yang menjual kedaulatan negara. Yang Berhormat, kita juga lihat Yang Berhormat sebut tentang kegagalan 22 bulan. Kemudian Yang Berhormat sebut tentang pengkhianatan dalam soal Pulau Batu Putih. Dan saya tertarik bila Yang Berhormat sebut tentang ketiga-tiga pihak ini, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan GTA. Ada kebarangkalian mereka akan menunjukkan satu kemah besar pada kali ini berdepan PRU15. Sebab kita lihat dah ada macam perbincangan. Tun Mahathir sudah sekali lagi menawarkan tawaran untuk bekerjasama. Adakah ianya baik untuk negara dalam konteks mewujudkan kestabilan politik? Dalam politik, apa saja boleh berlaku. Betul. Pada kita,
UMNO, BN sudah ada pendirian. Kita sanggup berjuang secara solo. Walaupun mereka bergabung semula di bawah kemah besar. Tapi kita tahu, ini adalah gabungan untuk menipu sekali lagi rakyat. Ya, kita sendiri merasakan seperti hilang akal jika sekiranya Anwar sanggup. Sebab dia ditipu oleh Mahathir. Kononnya akan menjadi Perdana Menteri setelah beberapa bulan Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dia akan serahkan kepada Anwar. Akhirnya Anwar hanya menjadi Perdana Menteri, PM tepi sahaja. Ya. Kalau sekiranya Anwar sanggup berbaik semula dengan Tun Mahathir, ini yang dikatakan politik hilang akal. Politik desperado. Apakah rakyat akan membiarkannya? Ya. Sebab itu apabila Lin Keqiang dalam Facebook terbarunya, dalam posting terbarunya mengatakan bahawa Anwar adalah calon Perdana Menteri ke-10 yang terbaik berbanding Ismail Sabri, berbanding Mahyudin, berbanding Zahid Hamidi, berbanding Ustaz Hadi. Ya. Kenapa? Kenapa nama Tun Mahathir tak sebut? Ya. Sebab itu, apakah mereka bersedia untuk melakukan apa yang disebut pepatah pisang berbuah dua kali? Ya. Saya yakin rakyat tidak akan sanggup. Rakyat tidak akan sanggup. Bahkan pada saya, kalau berlaku gabungan ini, kita menganggap itu adalah bonus kepada BN. Ya. Kerana kita menentang satu musuh yang tetap sama. Dan kita yakin, seperti mana yang dibuktikan di Melaka, di Johor dan sebagainya, rakyat serik dengan penipuan, pembohongan yang dilakukan oleh sama ada Pakatan Harapan, Bersatu dan juga GTA. Yang Berhormat, kita juga lihat PRU ke-15 ini adalah untuk kita wujudkan semula kestabilan politik. Dan tahun hadapan 2023 adalah cabaran ekonomi. Dan kita lihat seakan ada satu gerakan yang cuba melaga-lagakan pimpinan di dalam Barisan Nasional, UMNO terutama sekali. Kita lihat seperti ada gerakan yang dibuat. Dan adakah ini satu tindakan untuk mendivert perhatian rakyat kepada permasalahan yang ada dalam Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga GTA sendiri? Apa pandangan Yang Berhormat? Sudah tentu pihak pembangkang kecewa, ya, apabila Parlimen dibubarkan. Betul. Apa maknanya bila Parlimen dibubarkan? Maksudnya ada solidariti di kalangan pimpinan UMNO, baik Perdana Menteri, baik Presiden UMNO. Ya. Sebab ini juga satu sejarah ya yang tidak pernah dilalui sebelumnya, yaitu biasanya Presiden parti adalah Perdana Menteri. Tapi kali ini untuk BN, Perdana Menteri dia hanya naib Presiden. Bukan timbalan Presiden pun. Ya. Dan Presiden pula tidak ada apa-apa jawatan dalam kerajaan. Bukan setakat Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri pun tidak, Menteri pun tidak. Ya. Dan ini satu pengalaman yang baik untuk UMNO dan BN. Sebab itu orang mengatakan UMNO ni berpecah, BN berpecah. Tetapi apabila diumum saja Parlimen dibubarkan, itu bermakna ada solidariti di kalangan pimpinan BN dan UMNO kerana akhirnya keputusan parti itu yang diutamakan. Dan ini membimbangkan mereka. Sebab itu mereka mencari berbagai alasan supaya Parlimen tidak dibubar. Bukan kerana isu banjir, bukan kerana isu di Bali, bukan kerana isu jadual akademik dan sebagainya. Tetapi mereka bimbang bahawa itu memberikan signal pada rakyat
BN bersatu padu. Ada kesepakatan sehingga parlimen dibubarkan. Ya, mereka cukup bimbang. Sebab itu, apabila BN mengekalkan slogan kestabilan dan kemakmuran, ini juga merupakan satu tikaman yang tajam kepada mereka. Apa slogan mereka? Ya, mereka masih gagal mencari slogan yang sebenarnya. Malaysia baru, apa lagi? Tapi kita mudah. Sebab dengan pengalaman pertukaran Perdana Menteri sampai 3 kali, pertukaran Menteri Besar Johor pun sampai 3 kali, tidak ada kestabilan bagaimana pelabur nak datang ke Malaysia. Dan terbukti. Bila berlaku pilihan raya negeri Melaka dan pilihan raya negeri Johor, rakyat memang mahukan kestabilan. Sebab itu mereka memberikan kemenangan mutlak, ya, kepada BN. Dan terbukti lagi di Johor baru 6 bulan pentadbiran di bawah Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz Ghazi, ya, dalam tempoh 6 bulan. Baru-baru ini di sidang Dewan Negeri Johor, kita dimaklumkan pelaburan di Negeri Johor meningkat kepada 61 bilion ringgit. Yang tertinggi di Malaysia. Kerana apa? Kerana pelabur pun yakin datang, kerana kestabilan dengan 40 kerusi itu, mereka yakin dasar tidak akan berubah. Mereka tidak lagi takut-takut untuk melabur. Sebab itu kita mengekalkan, ya, slogan kestabilan demi masa depan kali ini kepada kestabilan dan kemakmuran. Ini kuncinya. Sebab itu kita mahu rakyat menyokong BN kerana kita menjanjikan kestabilan dan kemakmuran. Dan kita yakin dengan track record UMNO, track record BN, kita mampu melaksanakannya. Sebab itu, kita berharap rakyat memilih kerajaan yang membawa agenda kemakmuran, kestabilan dan kemakmuran. Yang Berhormat, saya juga nak dapatkan pandangan Yang Berhormat dalam isu pemimpin-pemimpin. Kita tahu mereka sebahagiannya menang pada PRU14 dalam Barisan Nasional. Ada yang menang dalam parti PKR Pakatan Harapan. Kemudian kita lihat selepas PRU14, pergolakan politik berlaku, langkah Sheraton dan melompat keluar pimpinan-pimpinan parti-parti politik untuk mencapai yang kita boleh anggap sebagai scheme of thing yang dikeluarkan oleh Tan Sri Mahyudin. Dan mereka-mereka ini saya yakin masih lagi menawarkan diri untuk bertanding. Adakah mereka boleh menang? Adakah sentimen rakyat menerima mereka ini? Dan bagaimana tindakan melompat ini dalam konteks kestabilan tadi? Kita masih dalam kestabilan. Sebab itu apabila kerajaan ini dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, maka kita mengotorkan janji kita untuk membawa akta anti lompat parti ini ke Parlimen. Dan sudah pun diluluskan. Ya. Dan kita committed. Sebab, seperti yang Datuk sebut tadi, dia juga satu daripada punca ketidakstabilan politik di negara kita. Ya. Dan sudah tentulah, kalau tidak pun wang ringgit, mereka dijanjikan jawatan seperti menteri dan sebagainya. Apakah ini baik untuk negara? Ya. Dan inilah puncanya kerajaan menjadi tidak stabil. Kerajaan hari ini adalah kerajaan minoriti. Kerajaan boleh diugut. Ya. Kalau tak beri jawatan ini, kami tarik sokongan, tekan button dan sebagainya. Ada juga yang tak berani tekan button sebab mereka mengutamakan jawatan. Ya. Cuma berani hantar surat pada Yang Pertuan Agong je. Tapi tekan button tak berani. Dan mereka masih lagi duduk
dalam kerajaan interim ini, ya, kerajaan sementara ini sebagai menteri masih menggunakan kemudahan dan sebagainya. Sebab itu cakap tak serupa bikin. Sebab itu pada kita, akta itu adalah bukti komitmen BN, ya, untuk menstabilkan politik negara. Dan pada saya, rakyat mesti menghukum mereka yang melompat ini. Rakyat jangan lagi memberikan undi kepada mereka yang melompat ini yang masih mahu lagi bertanding. Cukuplah, ya. Mereka merosakkan negara. Mereka mengkucar-kacirkan negara. Mereka punca imej politik negara kita menjadi toksik, ya, dan diketawakan oleh orang lain. Jadi, kalau rakyat pilih juga mereka, ya, politik negara kita takkan banyak berubah melalui PRU ke-15. Cukup, ya. Pilihlah, ya, parti yang benar-benar mahukan kestabilan dan tolak mereka yang menjadi punca ketidakstabilan, iaitu melompat ke sana kemari. Jadi bercakap soal perubahan politik dan kita juga tahu watak-watak politik, figura-figura politik yang sudah lama bergelumang dalam kancah politik negara. Dan kita lihat ada di antara mereka ini yang mempunyai permasalahan peribadi, persaingan, sejarah lama, dan ada di antaranya yang saya kira daripada 4 calon Perdana Menteri yang kita dengar, daripada 4 parti yang akan bertanding, Tun Mahathir GTA, Datuk Seri Ismail Sabri daripada Barisan Nasional, calon PM Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, calon Perikatan Nasional PM-nya lah Tan Sri Mahyudin. Daripada keempat-empat calon PM ini, 3 ini adalah daripada satu zaman yang mana mereka melalui perbalahan politik sehingga hari ini. Saya baca dalam media sosial kata sampai masalah untuk ketiga-tiga watak ini direhatkan. Pandangan yang berhormat tentang kenyataan itu. Adakah ianya betul ataupun kita meraihkan demokrasi? Siapa saja boleh bertanding, menawarkan diri? Okey. Dalam ketiga-tiga yang Datuk sebut tu, barangkali hanya seorang yang mempunyai peluang terakhir, iaitu Anwar Ibrahim. Itu pun kalau dia menang di Tambun. Ya. Nasib tak baik, dia kena timbun di Tambun. Maka tak adalah peluang tak ada untuk peluang menjadi habis. Betul. Perdana Menteri. Jadi PM kena menang lah. Betul. Tun Mahathir, Tan Sri Mahyudin, pada saya mereka sudah pun menjadi Perdana Menteri. Pada saya mereka sendiri sudah tidak ada peluang terakhir. Ya. Tapi soalan Datuk ini menarik juga. Kalau saya nak kaitkan tentang perubahan. Betul. Ya. Kita memang kali ini menerima kehadiran pengundi muda yang bertambah. Kerana kita membenarkan umur 18 tahun untuk menjadi pengundi. Itu juga satu daripada contribution yang dibuat oleh BN. Dan juga automatik. Ya, dan pengundi automatik. Ya. Maka parti muda di bawah Syed Saddiq mengambil kesempatan, ya, menubuhkan satu parti yang namanya pun muda, kononnya orang muda, ya. Terutama bila pertambahan pengundi muda semakin ramai, ya. Tetapi ini juga mengecewakan. Muda, tetapi apabila tidak berakhlak, berpemikiran secara dewasa, tidak ada makna. Ya. Muda, tetapi masih mengamalkan perangai lama, itu bukan muda namanya. Ya. Sebab itu saya kata, kita boleh berretorik, membawa suara orang muda, ya, sampai parti pun nama muda, tetapi hanya retorik. Saya di sini menjadi kata yang melompat. Dia pribumi. Dia tinggalkan pribumi, menubuhkan parti muda. Apakah itu bukan kata? Dia tetap mengamalkan tingkah laku politik lama. Dan hari ini, mahkamah memutuskan dia mesti membela diri. Orang muda tapi duit banyak dalam akaun.
Maafkan saya, sebab ini keputusan di mahkamah Betul. yang mengatakan duit itu diguna untuk beli ASB. Ya, Dipindahkan masuk ke akaun SB dia kan. betul. Jadi saya bimbang dengan orang yang mau menjanjikan politik muda, politik baru tetapi berperangai lama, ya, akan menyebabkan anak muda pun jauh daripada politik hati nurani ini. Ataupun dengan kata lain, mereka tidak ada conscience hati nurani untuk bersama dalam politik untuk melakukan perubahan. Bila melihat yang muda pun sama juga, ya. Bahkan akhirnya muda terpaksa menerima realiti. Dia memohon untuk menjadi anggota PH. Dia memohon untuk kursi-kursi yang selamat. Ini politik apa? Ya. Sebab itu kita berhadapan dengan satu masalah. Orang kata kena berubah. Tetapi orang yang sepatutnya berubah, ya, tak juga berubah. Walaupun mengambil kesempatan menggunakan nama muda, mengeksploitasi nama muda. Jadi ini cabaran. Sebab itu saya kata bahawa BN adalah yang terbaik untuk menawarkan kestabilan dan kemakmuran. Sebab dalam BN pun ada sayap muda, ada puteri, ada pemuda. Ya, kita tidak mengenepikan orang muda. Kita menjadikan platform untuk mereka. Mereka kena buktikan, ya, untuk survive. Dan saya yakin, ya, seperti Johor, ya, hampir 90% calon adalah calon orang muda yang ditawarkan oleh BN dalam PRN yang baru-baru ini. Sebab itu anggota EXCO pun orang muda saja. Itu bukti, ya. Dan kita committed kepada empowerment terhadap orang muda ini. Yang berhormat, bila sebut tentang muka baru dan kita juga dengar pengerusi Barisan Nasional memberikan komitmen pada PRU15 70% muka baru. Dan kita masih lagi sebenarnya menunggu pengumuman calon-calon Barisan Nasional di seluruh negara, Parlimen dan juga DUN di 3 negeri, Perlis, Perak dan juga Pahang. Dan bagaimana kalau kita lihat soal calon satu, soal calon Perdana Menteri ni, GTA 97 tahun, Tan Sri Mahyudin 75 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim 75 tahun. Kalau kita ambil calon PM Barisan Nasional, Datuk Seri Ismail Sabri berusia 62 tahun. Jadi dia ada gap yang begitu jauh. Bagaimana Yang Berhormat melihat muka baru, pemimpin lama, pemimpin yang dah 40 tahun bergelumang dalam politik. Rangkuman semua ini membawa kepada kestabilan politik negara. Bagaimana Yang Berhormat melihat? Kita memang mengimpikan, ya, supaya negara kita juga satu hari nanti akan dipimpin oleh orang muda. Ya. Seperti mana di UK sekarang. Rishi Sunak, ya. Ya. Dia orang muda. Dulu Obama pun orang muda. Tony Blair pun ketika dia mula menjadi Perdana Menteri, umurnya baru dalam 40-an. Apakah kita akan mendapat senario seperti itu? Tetapi ada kalanya juga, ya, bahawa pengalaman juga penting. Faktor umur juga penting, ya. Sebab itu saya kata apa yang lebih penting ialah sejauh mana pemimpin itu benar-benar menghayati perjuangan itu dalam keseluruhan pemikirannya dan menunaikannya. Sebab itu saya selalu menggunakan pepatah, ya, orang muda jangan hanya tahu arti mewarisi kepimpinan, tetapi tidak tahu arti mewarisi perjuangan. Muda pun kalau tak ada perjuangan, terutamanya perjuangan untuk rakyat, tak ada mana. Betul. Dia tak akan buat apa-apa. Dia setakat hanya menjadi ahli parlimen, menjadi wakil rakyat, menjadi menteri, tapi kosong. Tidak ada perjuangan. Kerana apa? Kerana dia hanya tahu mewarisi
kepimpinan tetapi tidak tahu arti mewarisi perjuangan. Maka ini juga yang merugikan negara. Sebab itu pada saya kepimpinan itu juga harus teruji. Kepimpinan itu juga harus melalui berbagai tribulasi perjuangan. Maka barulah dia menjadi seorang pemimpin yang komited. Ya, umpama lilin yang membakar dirinya tetapi menerangi keliling. Yang ini sebenarnya diperlukan oleh negara kita. Betul, Yang Muhammad. Kita selalu juga dengar pepatah, keadaan yang mencabar, keadaan yang sangat sukar melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Dan pemimpin yang hebat lahir daripada keadaan yang sukar ini akan melahirkan kehidupan yang sejahtera dan aman. Itulah konsepnya. Yang Berhormat, saya nak juga minta Yang Berhormat memberikan pandangan. Sebab bagi saya soalan-soalan ini, Yang Berhormat ada keupayaan untuk mengupas dan memberikan pandangan. Politik populis. Politik populis ini akan kita lihat setiap kali ada pilihan raya. Kalau PRU 14, saya boleh anggap pemansuhan GST misalnya. Satu sistem percukaian yang kita tahu sangat efisien. Satu sistem percukaian yang sangat baik untuk negara. Dan digunakan di lebih 160 negara dalam dunia. Dan kita laksanakan GST ini adalah untuk memberikan satu ketahanan dan juga kekuatan kepada ekonomi negara. Tetapi kerana politik populis, GST ini dimansuhkan. Bagaimana Yang Berhormat melihat politik populis? Ini pun satu isu yang sebenarnya tidak bagus untuk negara. Politik populis pada saya bersamaan dengan politik emosi. Ya. Bersamaan dengan politik retorik. Ya. Dia mengambil pendekatan populis sebab dia tahu di Malaysia ini politik kita masih dipengaruhi oleh emosi dan persepsi. Ini bahayanya. Ya. Dan sebab itu mereka mengambil jalan mudah untuk naik menjadi populis. Pendekatan populis. Pendekatan populis inilah punca mereka sanggup bercakap bohong. Yes. Mereka sanggup memfitnah. Mereka sanggup membawa cerita yang bukan-bukan. Mereka sanggup menuduh yang bukan-bukan. Sebab itu, pada saya, revisi juga antara contoh pengamal politik populis. Kita ambil contoh dalam kes tabung haji. Dia mengatakan bahawa tabung haji mengalami defisit 4.1 bilion ringgit. Sehingga ramai pendeposit mengeluarkan duit mereka daripada tabung haji. Tapi dia yang ada duit 500,000 dalam tabung haji, ya, tak keluar pun duit dia daripada tabung haji. Tapi dia mengambil pendekatan populis. Tapi dahsyatnya politik populis ini menyebabkan tabung haji kerugian 20 juta, 19.9 bilion. Maka bukan juta, bilion. 20 bilion. 19.9 bilion. Kerana apa? Kerana 52% daripada aset tabung haji ini, ya, dilaburkan melalui saham terbuka di Malaysia. So bila dia buat cerita begitu, dah saham tengah jatuh ketika PKP dan sebagainya, ya, ataupun sebelumnya, maka menyebabkan tabung haji kerugian. Terpaksa di bail out. Ini durjananya politik populis. Dia popular. Kononnya tabung haji memang rugi, defisit 4.1 bilion kerana membayar dividen melebihi daripada keuntungan yang dia dapat. Dibawa cerita itu, dijajah sampai beribu yang mengeluarkan simpanan mereka. Ya. So, pada saya, rakyat melihat ini. Ya.
Sehingga hari ini tak ada siapa pun, CEO ke, siapa pun ahli lembaga pengarah yang didakwa kerana isu tabung haji. Kalau betul cerita Rafizi. Tapi kerana cerita dia itu, kerana ingin menjadi populis, ya, maka tajuk tabung haji menerima patahnya sehingga terpaksa di bail out sebanyak 20 bilion. Sebab itu kita kena tolak politik populisi. Yang berhormat, kita sebenarnya mungkin sudah sampai ke penghujung rancangan kita, tetapi saya ingin melontarkan satu dua lagi soalan. Saya nak mendapatkan sisi pandang yang berhormat soal apakah yang Barisan Nasional boleh tawarkan untuk masa depan negara bagi PR15. Mengapa Barisan Nasional? Mengapakah Barisan Nasional ini yang harus dipilih pada PR15 dalam erti kata masa depan? Sudah tentu Barisan Nasional mempunyai track record. Ya. Track record di mana kita menunaikan janji. Track record yang telah membawa kejayaan yang besar kepada negara. Ya. Semasa BN, aset kita bertambah. Ya. Ekonomi kita baik. Dan kita banyak projek-projek game changer yang kalau dilaksanakan, ya, ia menjadi game changer yang cukup besar pada negara. Contohnya high speed rail, ya. Tetapi kerana egonya PS, mereka membatalkan high speed rail ini. Sedangkan dia adalah game changer. Satu lagi contoh ialah Pen Borneo. Bayangkan saya yang berpengalaman melawat sekolah-sekolah pendalaman, terpaksa duduk di rumah panjang, naik bot, berjalan kaki, ya, kerana masalah pengangkutan. Tapi dengan adanya Pen Borneo ini, maka sudah tentulah mendekatkan pendalaman dengan pekan dan bandar. Orang nak pergi kerja pun senang, ya. Pengangkutan ekonomi itu untuk mereka membawa barang-barang hasil ekonomi mereka itu pertama baik. Tapi dibatalkan oleh kerajaan PH. Dan 22 bulan itu membuktikan mereka tak ada idea pun, ya, untuk membangunkan negara. Adakah sekarang mereka ada idea? Saya yakin mereka sudah membuktikan track record mereka yang gagal. Ketika Azmin menjadi Menteri Pelaburan Asing, ya, MITI. Berapa banyak pelaburan asing yang dibawa? Semua lari ke Indonesia. Ya. Tak ada yang menjadi bukti kejayaan mereka. Yang benar-benar boleh dibanggakan. Sebab itu serah balik kepada BN. Saya sudah sebut tadi 6 bulan memerintah Johor, pelaburan naik 61 bilion. Ya. Sebab itu Datuk On Hafiz Ghazi menjadi menteri besar saja, tak sampai sebulan dia terus mengemukakan kepada rakyat plan induk pembangunan Johor. Maju Johor. Ya. Ini yang dikatakan berwawasan. Tapi masa mereka menjadi menteri besar 2 kali, maafkan saya sebut nama, semasa Osman Safian dan juga Dr. Syahrudin, tak ada mereka mengemukakan agenda Johor. Jauh berbeza dengan Datuk Wan Hafiz. Ya. Sebab itu, ini satu contoh betapa seriusnya pemimpin BN. Jika diberikan mandat, kita mampu membuat yang terbaik. Sebab itulah kita bermula dengan kestabilan dan kemakmuran. Sebab BN adalah parti yang ada track record dari segi kebersamaan dengan kaum-kaum yang lain. Sebab BN lebih awal melakukan tahalub siasi, bekerjasama dengan parti-parti lain iaitu MCA, MIC. Bermula dengan parti perikatan sebelum merdeka. Kemudian dibesarkan menjadi Barisan Nasional.
track record ini wujud hingga hari ini, MCA, MRC kekal setia dalam BN, ya. Walaupun kalah teruk di PRU ke-14, mereka tidak lari. Dan alhamdulillah mereka juga naik bersama. Mereka juga menang di Melaka. Mereka juga menang di Johor. Ya. Dan ini yang kita tawarkan kepada rakyat. Pilih dan berikan semula mandat dengan majoriti besar yang kukuh kepada Barisan Nasional. InsyaAllah kita akan melaksanakannya. Yang berhormat, yang terakhir saya nak tanya berkaitan dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ini ada sebahagian pandangan yang mengatakan mereka berupaya untuk memecahkan undi Barisan Nasional dan menghadiahkan kemenangan kepada Pakatan Harapan. Bagaimana yang berhormat melihat analisa sebegini yang dikeluarkan? Saya ada baca analisa yang diberikan. Perikatan Nasional tidak boleh menang, tetapi mereka berupaya untuk pecah undi dan memberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan. Sejauh mana kebenaran analisa ini? Kalau kita bersandarkan kepada pilihan raya di Melaka dan juga di Johor, ternyata mereka tidak dapat melakukan perkara tersebut. Ya. Walaupun berlaku 3 penjuru, ya, walaupun BN bertanding solo, tetapi BN gagal untuk memastikan UMNO juga tergolek sama seperti mereka. Ya. Sebab itu saya yakin bahawa kalau itu juga yang mereka fikirkan dalam PRU yang ke-15, ia tidak akan berlaku. Ya. Sebab saya yakin rakyat kali ini benar-benar mahukan kestabilan dan kemakmuran. Ya. PN adalah parti yang tidak ada akal umbi. Okay. Sekarang mereka bergantung dengan PAS. Begitupun PAS sudah membuat keputusan, ada di beberapa negeri mereka akan guna logo mereka. Dan rakyat kena tengok perkara ini. Ya, bila tidak ada kesatuan sesama mereka, maka kenapa mesti sokong parti seperti PM ini? Ya. Dan dia juga didokong oleh kebanyakan ahli parlimen yang melompat. Terutamanya daripada UMNO. Yang nasib mereka pun tak pasti lagi pada tahun 15. Sebab itu bukan mudah untuk mereka, walaupun mereka bernafsu besar. Ya. Cuma kali ini mereka akan bergantung banyak dengan PAS. Ya. Tapi apapun, pada saya BN mempunyai keyakinan yang cukup tinggi. Mampukah Parti Gerakan membantu Perikatan Nasional untuk menang? Saya yakin tidak, kerana Gerakan adalah parti yang sebenarnya sudah wipe out, ya, sebelum daripada ini. Gerakan hanya mau menumpang. Mereka kalah semua kursi parlimen, kalah semua kursi DUN pada PRU 14. Betul. Saya rasa orang Cina pun tidak berminat dengan Parti Gerakan. Ya. Kecuali kalau sekiranya PN bermurah hati memberikan puasan selamat orang Melayu, majoriti orang Melayu kepada Parti Gerakan. Ya. Sebab itu pada saya Parti Gerakan sebenarnya hanya menunggu masa untuk dikuburkan. Dan tidak akan mampu membantu Perikatan Nasional untuk menang. Saya yakin tidak. Ya. Yang Amat, saya kira sudah banyak persoalan-persoalan yang saya ajukan dan kupasan-kupasan yang begitu mendalam. Saya nak beri peluang kepada Yang Berhormat untuk memberikan peringatan terakhir buat pengundi-pengundi yang akan turun pada 19 hari bulan 11 nanti. Pertama, saya menyuruh kepada rakyat Malaysia keseluruhannya supaya keluar mengundi
beramai-ramai. Ya, gunakan hak mereka sebagai seorang warga negara dalam sebuah negara demokrasi untuk mengundi dan memilih sebuah kerajaan. Yang kedua, saya juga merayu kepada pengundi, terutamanya anak muda, pilih kerajaan yang ada track record. Pilih kerajaan yang tradisinya membela rakyat. Dan pada saya tidak lain tidak bukan ialah Barisan Nasional. Ya. Dan ini adalah demi kestabilan dan juga kemakmuran negara dalam sebuah negara yang berbilang kaum. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkasi yang sudi bersama kita pada malam ini. Dan jangan lupa pada 19 hari bulan 11 kita turun beramai-ramai dan kita berikan undi kita kepada Parti Barisan Nasional demi kestabilan dan kemakmuran negara. Kita bertemu lagi dalam bicara nasional untuk topik-topik yang lain. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih.